الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji, segala puja kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bersama-sama sembahyang maghrib berjemaah. Sembahyang maghrib berjemaah, dan seterusnya kita akan mendengar sedikit pembacaan kitab. Jadi dalam banyak minggu dah rasa kan tak lagi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sudah memberikan kita kesempatan lagi lah untuk melanjutkan pembacaan kita. Dan sebelum hamba nak baca, nak mula baca ni, hamba nak ingatkanlah pada diri hamba sendiri dan juga pada tuan-tuan semua, supaya sama-sama kita niatkan memasang niat iktikaf masjid kita ni. Dah bila kita duk saja kan, nyanda apa, jadi dapat pahala free lah dengan niat iktikaf ni. Dapat pahala free. Ini di antara, kalau kita belajar fiqh agak, ini di antara keunikan mazhab kita, keunikan mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i ini tidak mensyaratkan apa-apa untuk iktikaf, hanya sebagai ada air semaya, kemudian duduk atas masjid, boleh dah ni ya iktikaf. Boleh dah, insya-Allah boleh pahala iktikaf. Kalau setengah mazhab lain itu dia syaratkan puasa. Nak dapat pahala iktikaf tu kena puasa dulu. Tapi itu mazhab lain lah. Mazhab kita ni mudah. Ambil semaya tu kak, masuk atas masjid ni kak, naik atas masjid, semaya tahiyatul masjid, kemudian iktikaf, niat iktikaf. Dah. Hari tu kita ada membahaskan dari sudut perkataan al-Islam dan juga perkataan al-iman, kalimah Islam dan juga kalimah al-iman.
Hari ni kita akan teruskan lagi. Kata pengarang kitab kita ni, hafizahullah wa ra'ah. Hidup lagi pengarang kitab kita ni. Dah, hidup lagi. Jadi kita tak ayat rahimahullah lah. Kita ayat hafizahullah. Moga Allah Taala memelihara dia. Wa ra'ah. Qala al-muallif wa ja'atis sunnatun nabawiyyatu litawdihi hadhihi al-ma'ani as-samiyata min khilal as-sunnati al-qawliyyah was-sunnati al-amaliyah. Dan telah warid daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan mengenai makna ataupun mengenai nilai-nilai yang unggul. Nilai-nilai yang unggul yang kita kacak tu dalam konteks ini adalah ditujukan kepada as-salam itu sendiri dan juga al-iman, iaitu kedamaian, keselamatan dan juga keamanan dan keimanan. Al-amnu wal-aman. Hadhihi al-ma'ani as-samiyah min khilal sunnatil qawliyah wa sunnatil amaliyah. Dari sudut sunnah tadi itu mari dalam bentuk sunnah qawli ataupun sunnah amali. Sunnah ni maksud dari sudut bahasanya adalah as-sunnatu lughatan at-tariqah. Sunnah ni adalah dari sudut bahasa membawa maksud satu jalan. Satu jalan. Tapi dari sudut istilah yang diistilahkan oleh para ulama adalah setiap benda yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma usdira ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Setengah ulama dia, ulama hadis dia akan tambah lagi lah, wa azimatin au wa wasfin. Segala benda yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala benda yang dinisbahkan kepada baginda, maka kita akan sebut sebagai sunnah. Kita akan sebut sebagai sunnah. Hadis boleh sebut juga, hadis. Hadis, sunnah. Kemudian apa lagi? Khabar. Ada juga akan sebut hadis ataupun sunnah. Tapi biasa kalau dari sudut pendalilan ni maksudnya kita mengambil hukum daripadanya, maka kita akan sebut sebagai sunnah. Okay. Sebab itulah dalam usul fiqh tu, dalam fiqh tu kita akan sebut al-kitabu was sunnah. Kita tak sebut al-kitabu wal hadis, al-Quran wal hadis tak. Kita sebut al-kitabu was sunnah. Tu bahasa dia. Bahasa orang fiqh dia akan sebut al-kitabu was sunnah. Kitab. Benda tu je Quran kitab ni. Cuma bahasa, kalau nak ayatnya dari sudut pendalilan, ayat al-Quran digunakan dari sudut pendalilan istidlal, kita akan sebut sebagai al-kitab. Kalau lah hadis tu kita nak gunakan untuk berdalil, kita akan sebut sebagai sunnah. Sunnah. Kalau di sudut benda lain, kita akan sebut sebagai hadis lah. Benda tu lah. Cuma Arab panggil apa? Ikhtilaful ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Benda tu lah je. Tapi disebabkan sudut pandang tu lain, maka ibarat pun jadi lain. Sudut pandang tu lain, maka ibarat pun jadi lain. Contohnya kan, kita kata Allah Ta'ala ni zat yang esa lah. Allah Ta'ala ni zat yang esa. Tapi kalau kita tengok daripada sudut yang lain, dari sudut Allah Ta'ala ni memberikan nikmat, maka kita akan sifatkan Allah Ta'ala ni sebagai yang maha pengasih. Atau kita tengok dari sudut yang lain pula, Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Padahal semua gelaran tu balik pada benda tu lah, balik pada zat yang sama. Cuma
iktibar tu, kita sudut pandang, perspektif kat orang putih. Sudut pandang tu lain, maka dia jadi nama tu lain-lain jadi. Dah. Supaya buat ni sunnah ni. Benda tu lah dengan hadis, tapi sudut pandang tu lain, maka disebut nama lain. Sunnatun nabawiyah. Dan sunnah ni ulama kategorikan ada beberapa lah. Beberapa kategori, beberapa pembahagian. Antaranya adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ni apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tubik mulut dia. Tubik mulut dia dinukilkan oleh sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada ulama, sampai ke ulama kita, sampai ada pengarang kitab apa semua. Lafaz tu, lafaz terbit di mulut Rasulullah tu disebut sebagai sunnah qauliyah. Qaul. Antaranya apa? Contohnya ni kita akan baca. Faqad wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu bi annahu nabiyyur rahmah. Seperti Rasulullah menyifatkan sallallahu alaihi wasallam menyifatkan diri dia sebagai seorang nabi yang rahmah. Nabi yang mempunyai timbal rasa, mempunyai belah kasih sayang. Tu nabiyyur rahmah. Jadi bila Nabi sebut tu, ana nabiyyur rahmah, bukan lagu tu lah. Bila Nabi sebut tu, maka sebutan tersebut kita ke ulama kategorikan sebagai sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Ada juga sunnah amaliyah. Sunnah amaliyah ni apa yang sama juga dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma dia tidak tubik mulut dia. Tidak tubik mulut, cuma dia dilakukan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Contohnya masalah semaya, kan? Allah Taala waktu ayat aqimus salah, dirikanlah solat. Maka bila bila bunyi lah tu mari pada Allah, maka ulama tanggung atas makna wajib. Maka solat ni wajib didirikan. Ni hak ngaji, kalau ngaji usul fiqh ni dah akan masuk dalam lah. Arahan itu merujuk kepada apa? Cuma kita perakah bila Allah Taala ni mewajibkan semaya itu wajib didirikan, maka solah tu, kata solah tu dalam bahasanya membawa erti doa. Adakah Allah Taala ni mewajibkan berdoa? Okay. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diutuskan sebagai rasul, penyampai, maka wajib untuk dia menyampaikan cara ataupun pemaknaan solat itu sendiri. Lagu mana kaifiat dia? Adakah semata-mata dengan doa ataupun ada cara-cara lain? Dengan cara-cara lain. Jadi dengan cara-cara lain itulah Rasulullah contohkan. Kan, sehingga mari dalam hadis, warid dalam hadis, sallu kama raaitumuni usalli. Semayalah kamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sebagaimana aku semaya. Jadi daripada kalimah ya solat tu, kalimah kita tidak tahu makna dia lagu mana, lagu apa kaifiat dia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mari menyontohkan solat tu lagu mana. Dia mulakan dengan takbir, kan. Kemudian ada doa iftitah dan sebagainya lah sampai ke salam tu. Jadi hak kita ambil kaifiat ni, kaifiat semaya ni daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Rasulullah. Begitu juga dengan masalah haji, kan. Masalah haji, masalah umrah. Allah Taala waktu ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan juga umrah kerana Allah. Bila ada perkataan lah tu, sempurnakan lah tu menunjukkan kepada perintah, kan. Dan perintah ni kalau mari daripada
Kita ayat apa ni? Perintah mari daripada Allah, maka ulama tanggung atas makna wajib. Al-amrul mutlaq yufidul wujub. Al-amrul mutlaq yaqtadil wujub. Tolaklah tu. Jadi bila perintah ni ditanggung, paling atas sekali ditanggung atas makna wajib. Dia nak beralih kepada sunat, beralih pada haruh. Waktu tu dia ada ulama bahas lah lagu mana tu. Cuma asas silahnya setiap arahan ni ditanggung atas, setiap arahan yang datang daripada Allah ataupun Rasulullah ditanggung atas makna wajib. Asas silahnya. Kemudian degi pada tu lain lah. Tu dia ada panjang lah dia akan bahasnya. Jadi masalah kepada dia umrah dengan haji tu, maka wajib untuk disempurnakan. Kemudian orang akan tanya, lagu mana nak sempurnakan umrah dengan haji ni? Adakah dengan kaifiat arak-arak terdahulu? Okay. Arak terdahulu ni dia ada, kalau kita baca sejak sirah kat, bukan sirah, sejarah kat, tarikh kat, ada jenis telanjang kan. Dia tawah telanjang, ke sa'i telanjang gitulah. Adakah dengan kaifiat hak supaya lagu tu? Ada atau ada kaifiat baru? Ada kaifiat baru. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni datang menyontohkan lagu mana nak buat ni. Kena niat di mana, tempat mana je boleh niat, waktu mana je boleh pakai ihram, apa perkara yang membatalkan ihram, kemudian lagi tawaf sa'i lagu mana, berapa kali kan. Nak tawaf tu 14 kali ke kan, tawaf hari semalam ke. Dia Rasulullah ajar. Rasulullah yang menyontohkan benda tu, dan para sahabat semua ikut. Tu dia panggil sunnah amaliyah. Sunnah amaliyah, apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin buat daripada kata-kata sunnah. Ada sunnah lebih kuat antara kata-kata Nabi dengan buat. Jadi kalau hak mana qaul dengan amal, hak mana lagi kuat? Kalau dia sama-sama kuatlah hadis ni. Cumanya bila bertembung. Bila bertembung itulah hak ulama kita dia akan bahas. Ada setengah ulama kata qaul lebih kuat. Sebab apa? Sebab Allah Taala dia gariskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah ni disifatkan Allah Taala ni sebagai tidak bercakap dengan hawa nafsu. Tidak bercakap dengan hawa nafsu. Jadi hak yang tidak ikut hawa nafsu ni cakap. Kalau hak tidak cakap tu tidak apa panggil apa? Masih lagi berlaku kemungkinan untuk ada benda-benda ni lah, kekeliruan ni. Jadi para ulama kata hak maksumnya adalah dari sudut qaul. Setengah ulama kata tak habis lagi. Ada setengah lagi kata hak lagi kuat tu adalah amal itu sendiri, amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri lagi kuat daripada qaul. Lagi kuat daripada qaul. Jadi dia akan pergi situlah. Tu kerja ulama lah, dia nak bahas lagu mana. Cumanya pembahasan kena dia dalam Syafi'i pun dia bahas tu. Orang buat Syafi'i sendirilah bahas tu lah, bukan ulama lain tak. Ada. Jadi apa yang disandarkan kepada Rasulullah ni disebut sebagai sunnah. Disebut sebagai sunnah ataupun hadis. Cumanya ada, dia akan bahas lagi lah. Ada yang disandarkan tapi dengan cara yang tidak betul. Okay. Adakah dipanggil hadis atau tidak? Contohnya hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni ada orang tanya lah hamba ni, hadis maudhu' ni hadis ke tak? Nak jawab kena. Hadis maudhu' ni hadis ke tak? Ada orang kata tak. Tapi hamba kata hadis lah. Sebab apa hadis? Dia kata sebab hadis, hamba kata sebab hadis tu membawa maksud apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun disandarkan dengan cara yang salah, tapi tetap dipanggil hadis. Cuma kita kata hadis yang salah, hadis maudhu' direka. Sebab apa terpanggil hadis? Sebab dia disandarkan kepada Rasul. Kalau kita kata
Ha? Kalau kita tak mula hadis lalu kan. Hadis melawak lah. Tapi kita kata tidak hadis kata lalu. Tapi masalahnya dia hadis ni maksud dia apa yang disandarkan kepada Rasul. Okey, hadis maudhu' pula. Maudhu' ni satu istilah adalah ilmu hadis. Hadis maudhu' masnu'. Jadi dia disandarkan pada Rasulullah tapi dengan cara yang salah, palsu. Dipalsukan atas nama Rasul. Dia hadis tapi bukan hadis sahih, hadis maudhu' lah. Dia kata hadis tak? Kalau hamba sendiri hamba akan jawab hadis lah. Sebab hadis tu apa yang disandarkan. Nampak tak? Belik sikit. Sebab ada sebagai ulama pun dia kata bukan hadis. Tak mengapalah. Cuma kalau kita belajar ikut apa nama, ikut takrif kat hadis lah. Sebab takrifkan hadis ni sebagai apa-apa yang disandarkan. Apa-apa yang disandarkan tidak kira lah secara betul ke, secara tak betul ke, secara palsu ke. Dia tidak, dalam takrif itu tidak disebut, tidak dispesifikkan. Ulama mari pula dia membahagikan pula selepas pada tu. Hak ni hak disandarkan dengan cara yang salah. Hak ni disandarkan oleh orang yang disandarkan Rasul, cuma tidak cuma dipalsukan atas nama Rasul. Disandarkan kan? Cuma palsulah. Allah. Okey. Dan sunnah hadis dia ada qaul, dia ada amal. Yang ketiga dia ada iqrar. Iqrar ni benda yang Rasulullah tak buat. Rasulullah tidak kecek, tidak bicara benda tu. Rasulullah tidak buat. Tidak ada kaki tangan Rasulullah tidak ke sanalah. Cumanya bila diceritakan pada Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Tidak mengingkarinya. Dan sifat Rasul ni dia tidak akan mengingkari benda. Dia ni wajib ingkar benda yang mungkar. Wajib ingkar benda yang mungkar. Jadi kalau Rasulullah tu tidak ingkar satu benda, maka benda itu tidak mungkar. Betul dah. Contohnya cerita sahurnya mengenai seorang sahabat dia makan dak. Sahur tu. Dak ni bewok pada pasir dah. Dia makan depan Rasul ataupun diceritakan kepada Rasul, tapi Rasulullah tidak kata apa, tidak komplain tak. Jadi benda tu tidak, katanya kita kata dia tidak mungkar. Kama wada'a sallallahu alaihi wasallam qa'idatan fi ghayatin min al-ahammiyah taqtadi bi annahu man la yarham la yurham. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni telah mengasaskan satu kaedah yang sangat penting, iaitu man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak mengasihi orang lain, maka diri dia tu tidak akan dikasihi. Siapa yang tidak mengasihi orang lain, maka dia tidak akan dikasihi. Sebab kita ni membicarakan mengenai rahmah lah, mengenai kasih sayang. Mengenai kasih sayang. Dan kasih sayang Allah ni kepada kita ni banyak dah. Antaranya dia kurniakan nikmat yang cukup banyak. Nikmat ni ulama bahagi kepada dua. Ada satu nikmat dunia, ada satu lagi nikmat akhirat. Nikmat akhirat ni antaranya adalah syurga itu sendiri, kan? Antaranya lagi bidadari itu sendiri. Bidadari itu kalau baca kitab ya. Falau tafalat fil bahri wal bahru malihun la asbaha ma'ul bahri fi min riqiha azba. Sekiranya bidadari ni dia meludah ke dalam air laut, dan air laut ni masing ke? Air laut ni masing. Bila bidadari tu meludah ke air laut tu masing, disebabkan ludahan dia tu, air laut tu menjadi
tawa. Sekali dulu. Sekali duduk jadi tawa. Dua kali duduk tak tahu jadi apa? Syair tu. Syair tu dalam apa? Dalam Iqna ada sebut. Ya, tu. Dia siapa? Penyair tu dia menggambarkan bahawa bidadari itu lagu tu. Cuma dalam Qurannya dia gambar Allah Taala gambarkan bidadari ni la yamassuhunna min qablu tidak disentuh oleh tangan-tangan manusia dan juga tidak pernah disentuh oleh tangan-tangan jin. La yamassuhunna min qabli insun wala jan dari surah Ar-Rahman tu ada kan. Tidak pernah disentuh oleh mana-mana tangan, sama ada tangan manusia ataupun tangan jin. Tu nikmat ukhrawi. Ada nikmat ya di dunia. Nikmat dunia ni ulama bahagi pula lah. Ada ulama bahagi dua. Ada nikmat yang diberikan kepada sekumpulan manusia, jama'i. Contohnya kalau kita Malaysia agak, kita dikurniakan nikmat air, dikurniakan nikmat air contohnya, ataupun dikurniakan nikmat gas ke, minyak ke. Ada satu lagi nikmat fardi. Seorang tu je boleh. Orang lain takkan berasa nikmat dia. Nikmat fardi. Nikmat fardi ni pula ulama bahagi kepada wahbi dengan kasbi. Ada nikmat hak memang turun pada seorang tapi kita tak pernah minta pun. Contohnya nikmat nyawa. Nyawa susah. Kita tak pernah minta dengan Allah Taala untuk nyawa. Tapi Allah Taala kurniakan nikmat pada kita. Ada lagi nikmat kasbi, tak di wahbi lah Allah Taala beri. Satu lagi nikmat kasbi. Kasbi ni kita nikmat tu adalah dalam bentuk kita berusaha. Nak boleh tu kena usaha dulu. Nak makan nasi tu kena masak dulu contohnya kan. Kena pergi beli beras dulu ataupun kena nanok dulu. Kena numih dulu contohnya baru boleh makan. Kena pergi dapur dulu. Tu semuanya usaha. Berbeza dengan tadi kasbi tu kita tak duduk atas apa? Celak-celak mata tu boleh nyawa dah. Nyawa dah. Jadi nikmat, semua nikmat, bentuk nikmat ni kita syukuri. Kita syukuri. Dan tu di antara rahmat Allah Taala lah yang dia beri. Dia kata man la yarham la yurham. Dia sekiranya kalau kita sesiapa yang tidak mengasihi orang lain, maka dia tidak akan dikasihi. Ai annallaha la yarhamu man la yarhamul makhluqat. Ila ghairi dhalika min al-ahadith. Dewi ini tafsir lain adalah bahawa Allah Taala ini tidak akan merahmati sesiapa yang tidak mengasihani makhluk. Jadi orang-orang yang banyak kali buat nyanyo ke makhluk lain ni tidak akan merasai rahmat Allah Taala itu sendiri. La yarham, Allah Taala tidak merahmati mereka. Ni macam satu cerita sikit dah, boleh cerita sikit. Cerita zaman dulu lah ni. Ulama dulu. Dulu ada seorang tok guru lah kalau pak kita kat. Seorang syekh, seorang tok guru. Dia ni tok alim besar lah. Alim besar. Dia ni pun dah tua dah. Boleh kata nak boleh bilang dengan jari berapa hari boleh hidup. Dia ni macam tua lah. Tua dah. Tok guru ni dia ada pondok. Aku zaman dulu kan dia ada pondok dia kan. Syekh tu dia ada tempat dia mengajar tu. Madrasah dia. Sebab kita panggil pondok lah. Dan madrasah dia tu, jadi sebabkan dia tua ni, dia nak carilah pengganti pada dia ni. Pengganti kalau dia mati sat lusa ada pengganti dia. Jadi jadi dia pesan pada anak murid dia ni. Disebabkan dia syekh ni syekh besar kan, maka ramailah anak murid nak menduduki tempat tu, menggantikan syekh tersebut. Dan syekh ni pun dia
macam tak sedap lah kalau latih lagu tu je kan. Mesti dia buat macam pemilihan gitulah. Maka di antara cara dia uji anak murid dia ni adalah dia pesan pada anak murid dia, dalam masa seminggu ni bapakmu buat mari sekuntung bunga hok paling comel ada dalam kota ni. Ada dalam tempat kita kan, dalam kampung ni. Ada dalam sebuah kota, dia kota tempat tu. Dalam Kota Baru contohnya. Mencari dalam sebuah kota baru ni, dalam bandar apa? Pasir Tombuh ni. Ups, jatuh. Dalam bandar Pasir Tombuh ni mencarilah. Masuklah ke bawah parit ke. Gilah ke main kok baru mana pun cari sekuntung bunga hak paling comel. Lepas tu mulalah anak murid yang cari bunga hak paling comel. Boleh masuk parit itu. Dia mana? Masuk dia baru lah ke apa yang. Kemudian habis minggu tu marilah anak murid. Ada anak murid. Mau tu buat mari bunga mawar, bunga ros. Bunga ros hok memang comel sungguh. Dia petik tu. Comel sungguh. Merah sungguh lah. Comel sungguh. Tak apalah. Lepas tu murid lain tengok bunga buat mari ni. Dia ni dah rasa jadi gati ke Tok Syekh ni, Tok Guru ni. Lepas tu mari pula anak murid kedua. Dia buat mari bunga biru. Apa pun tak tinggal sebut bunga nama apa bunga biru tu. Dia bunga banyak di tanah di istana-istana. Istana ni dia kan tempat comel, tempat elit kan. Mesti bunga-bunga tu comel. Okay. Maka dia anak murid kedua ni buat mari bunga hok dalam istana tu. Comel sungguhlah kuntung bunga tu. Maka semua hok anak murid tadi dia puji hok anak murid pertama, lepas tu dia puji pula anak murid kedua. Ni dah jadi ganti pada Tok Guru ni. Lepas tu mari anak murid hok ketiga. Anak murid ketiga ni kira hak paling tua lah, dengan paling rapat lah dengan Syekh tu. Dia buat mari bunga hak sudah kering, hak sudah layu. Pelik habis orang anak murid lain. Mana dia ni mari gini ni. Padahal dia ni lama dah ngaji dengan Syekh ke apa semua. Lagu mana ni? Maka Tok Guru tu pun tanyalah pada anak murid ketiga tu. Buat apa buat mari apa nama bunga ni bunga hak layu ni hak kering dah. Padahal kan aku suruh dah kan buat mari bunga hak paling comel dalam kota ni. Maka dia jawab anak murid tu, dia kata aku masuk setiap ceruk dah dalam bandar tu, dalam negeri tu, dalam kota tu. Cari bunga-bunga hak comel. Asal je aku nak petik, aku nak ambil,